Salam sejahtera dan salam perkenalan kepada guru-guru, murid-murid dan juga ibu bapa yang menyertai kelas ke-7 saya. Pejam celik dah kelas yang ke-7 ya. Pada 20 April 2020. Hari ini hari Isnin ya. 8.30 malam, penguasaan karangan tema popular, amalan gaya hidup sihat. Baik, sebagaimana kita semua sedia maklum, tema amalan gaya hidup sihat memang popular. Hampir setiap sekolah ataupun setiap tahun, soalan ini akan dijadikan sebagai soalan tudingan untuk peperiksaan. Kebanyakan sekolah yang memilih soalan gaya hidup sihat disebabkan oleh soalan ini mesra murid dan juga dekat dengan kehidupan murid ya. Selain penanda wacana, saya juga akan membincangkan tip penulisan, ungkapan menarik, huraian yang jelas dan matang, serta kosakata luas serta idea yang mantap. Okey? Mula-mula saya ingin memperkenalkan ketiga-tiga tingkatan ataupun bahan dalam ketiga-tiga tingkatan yang menggunakan tema gaya hidup sihat. Semasa tingkatan 1, murid-murid akan membaca unit 1, okay, sihat membawa kebahagiaan. Temanya memang amalan gaya hidup sihat. Okay. Yang ini untuk tingkatan 1. Kalau kita lihat dalam gambar, ada aktiviti seperti senaman, sukan, mandi dan membersihkan diri. Okay. Tak ada suara? Ada. Ada suara kan? Sepatutnya ada. Saya rasa, ada tak suara? Anggila. Anggila. Ada kan? Ada suara. Ada yang kata saya tak ada suara pula. Saya rasa ada suaranya. Ada. Okay, good. Okey, tingkatan 1 temanya amalan gaya hidup sihat. Kita dapat lihat dalam gambar, sudah diberikan gambar-gambar ini, maka bahan-bahan dalam buku teks sangat penting ya. Dan kita lihat di sini, dalam buku teks juga ada lagu iaitu Sihat Hidup Jaya dengan tema Malaysia Baru. Kita boleh gunakan lagu ini ataupun boleh gunakan tema ataupun tema puisi ini untuk kita masukkan dalam penulisan juga boleh. Tapi ini berkaitan dengan pelbagai idea lah. Untuk tingkatan 2 pula, murid-murid akan mengkaji tema gaya hidup sihat melalui tema 1 juga kesihatan dan kebersihan. Okey, ada pelbagai idea telah dimasukkan dalam karangan ini dan ataupun dalam infografik dalam buku teks halaman yang keempat ini ya. Dan kita dapat lihat bahawa tingkatan 3 pula murid-murid diuji dengan ataupun diajar dengan tema yang ketiga iaitu bersih selalu sihat sentiasa. Tema yang kedua ya. Tema kedua bersih selalu sihat sentiasa. Oleh sebab itu, ketiga-tiga tingkatan ada tema gaya hidup sihat. Cuma arah soalannya sedikit berbeza. Arah soalannya sedikit berbeza. Tingkatan 1 kita boleh gunakan soalan yang ada di bawah seperti huraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya obesiti dan jelaskan cara mengatasi. Ini untuk perbincangan ya. Untuk tingkatan 2, pelajar-pelajar boleh gunakan berkaitan dengan aktiviti harian yang dilakukan supaya sentiasa hidup sihat dan ceria. Dan untuk tingkatan 3 pula berkaitan dengan usaha ataupun bagaimanakah untuk mengelakkan kekecewaan, kesihatan fizikal dan mental dan sebagainya. Oleh sebab itu, amalan gaya hidup sihat ialah tema pilihan guru dalam peperiksaan ya. Tema ini sangat penting jika ada dalam modul peperiksaan ataupun dalam modul pentafsiran. Biasanya calon-calon akan diminta untuk menulis soalan ini ya. Pada pendapat saya akan mengambil kesempatan untuk mengajar ke semua karangan yang berkaitan dengan semua tema yang ada dalam buku teks. Tapi semua itu memerlukan masa ya. Berikanlah saya masa untuk berperancangan. Jika masa mengizinkan, saya akan masuk satu demi satu tema iaitu 16 tema yang ada dalam buku teks. Tema ini tema pertama. Okey, saya akan masukkan satu demi satu supaya kita dapat menjadikannya sebagai medium untuk mengulang kaji pelajaran yang terbaik. Okey ya. Baik, seterusnya kita lihat dari segi pendahuluan kerangka. Untuk kerangka karangan,
Pelajar-pelajar binalah antara 4 hingga 5 ayat. Okey, pada isi penting juga begitu, penutup juga begitu. Maka saya cadangkan sebagai pendahuluan kita bina ayat tema. Ayat tema mesti gunakan perkataan tema. Okey, ayat tema mesti gunakan perkataan tema. Apakah tema kita? Ada siapa beritahu saya apakah tema kita? Tema kita hari ini. Tema kita pada hari ini ialah amalan gaya hidup sihat. Okey, amalan gaya hidup sihat. Alright. Amalan gaya hidup sihat. Okey, selepas menulis idea ataupun ayat berkaitan amalan gaya hidup sihat, kita haruslah menulis berkaitan dengan isu. Apakah isu yang berlaku sekarang? Iaitu berkaitan dengan masalah obesiti. Okey, berkaitan dengan masalah obesiti, berkaitan dengan penyakit berbahaya. Ini kelemahan dalam pelajar pada hari ini. Mereka tidak memasukkan isu atau masalah yang berkaitan dengan tema tersebut. Okey, selepas menulis gaya hidup sihat, kita kena masuk isu dulu. Selepas kita masuk isu, okey, selepas kita masukkan isu, baru kita kaitkan dengan peribahasa, iaitu sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ini satu ungkapan yang amat menarik dan sesuai. Okay, tak perlu salin, nanti saya akan hantar gambar dalam grup, semua orang akan dapat. Okay, don't worry about that. Berkaitan dengan arahan, barulah kita namakan sebagai apa? Ada pelbagai amalan gaya hidup sihat. Ini cadangan kita. Cadangan saya sangat umum, pelbagai amalan gaya hidup sihat. Ataupun ada pelbagai cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Bergantung pada arahan lah. Saya ceritakan berkaitan dengan arahan. Jika arahan berkaitan dengan gaya hidup sihat, biasanya berkaitan dengan langkah-langkah ataupun cara-cara. Okay, so jangan bimbang tentang hal ini. Saya akan ambil gambar dan hantar kepada kamu, kepada semua. Kemudian kita akan mula buat karangan berkaitan dengan gaya hidup sihat kita. Alright, clear? Cikgu akan ajar satu persatu bagaimana tekniknya untuk menulis karangan gaya hidup sihat. Okey, jangan bimbang. Kita lihat di sini berkaitan dengan tema, isu, ungkapan, arahan. Kita ada 4 bahagian yang perlu kita buat. Kita ada 4 bahagian yang perlu kita buat. Apakah temanya? Kita tulis satu persatu. Iaitu amalan gaya. Nampak kan semua? Masih nampak slide saya? Betul? Masih nampak kan? Bagus. Amalan amalan gaya hidup sihat. Okey, amalan gaya hidup sihat memainkan peranan penting. Okey, cikgu tukar sedikit dia punya font, dia punya apa? Bahasa tu supaya dia tak ada garis merah. Saya tak selesa kalau ada garis merah. Amalan gaya hidup sihat memainkan peranan, peranan yang sangat penting. Kita masukkan kata penguat, memainkan peranan yang sangat penting. Ya, ada orang angkat tangan tadi tu, dia raise hand tu, nak cakap apa tu? Sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Ini ayat tema. Dalam kehidupan kita. Tertekan. Oh, tertekan. Tak apa, Nafis. Tema. Okey, ini ayat tema sudah. Bermakna kita tulis sesuatu berkaitan dengan tema karangan kita. Sesuatu itu mestilah unsur yang positif. Baru kita mulakan dengan ayat negatif. Daripada positif, kita tukar kepada negatif. Maka kita gunakan walau bagaimanapun. Nampak tak? Walau bagaimanapun, peratusan ataupun walau bagaimanapun penyakit berbahaya dan kadar obesiti di negara kita semakin hari semakin membimbangkan kerana masyarakat, kita jelaskan sebabnya, kerana masyarakat tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, kita nyatakan sebab kenapa dapat masalah obesiti dan kenapa dapat masalah penyakit berbahaya, kerana dia tidak mengamalkan gaya hidup sihat.
Oleh sebab itu, baru kita masuk ungkapan kita sesat dahulu tu. Okey. Oleh sebab itu, baru kita kata kita haruslah, kita haruslah sedar bahawa kita haruslah sedar bahawa kesihatan mestilah dijaga dengan baiknya sebelum kita diserang penyakit yang berbahaya. Kerana baru kita masukkan kerana peribahasa. Jangan masuk kerana sesat dahulu. Kerana peribahasa Melayu juga selalu mengingatkan kita bahawa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Yang itu ayat apa? Ejaan masyarakat dia. Oh, okey. Ada ejaan masyarakat. Ada masyarakat. Ada ke? Masyarakat. Terima kasih. Bagus tu. Okey. Okey, baru kita masuk ayat arahan. Okey. Ayat arahan boleh terdiri daripada pelbagai bentuk. Sama ada kita bentuk ayat tanya ataupun ayat perintah. Saya suka ayat silaan. Okey. Ayat silaan itu. Marilah kita sama-sama menerokai. Menerokai bermakna mencarilah. Menerokai amalan gaya hidup sihat. Amalan gaya hidup sihat. Nampak tak? So kita dapat membina 4 ayat yang ringkas. Saya nak ayat yang menarik dan cukup. Saya dari segi kualiti, saya akan terangkan kenapa saya kata begitu ya. Saya nak Adin bacakan untuk saya, Adin. Silakan Adin baca untuk saya karangan ini, pendahuluannya. Pendahuluan dia silakan. Amalan gaya hidup sihat memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Okey. Walau bagaimanapun, penyakit berbahaya dan kadar obesiti di negara kita semakin hari semakin membimbangkan kerana masyarakat tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Oleh sebab itu, kita haruslah sedar bahawa kesihatan mestilah dijaga dengan baiknya sebelum kita diserang penyakit yang berbahaya, kerana peribahasa Melayu juga selalu mengingatkan kita bahawa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Marilah kita sama-sama menerokai amalan gaya hidup sihat. Okey. Saya nak beritahu ada lebih daripada 5 patah perkataan yang menarik dan juga sesuai dengan tema serta kita tidak perlu menulis ungkapan yang terlalu bombastik. Pertama, apa yang menarik, 5 perkara menarik yang berkaitan dengan pendahuluan ini ialah pendahuluan ini menyentuh tema. Okey, amalan gaya hidup sihat menyentuh tema. Kemudian dia menyentuh isunya dan juga diperkaitkan dengan tema amal gaya hidup yang sihat, iaitu tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Nampak tak? Alright, barulah dikaitkan dengan kesihatan, barulah dikaitkan dengan penyakit berbahaya. Okey, kemudian dikaitkan dengan menerokai amalan gaya hidup sihat. Okey ya. Ada satu soalan nampaknya. Mana soalan tu? Saya tak nampak soalannya. Ada orang tanya, mari kita sama-sama. Marilah kita sama-sama, marilah kita bersama-sama juga sama. Boleh je, tak ada masalah. Sebab ini ayat perintah. Ayat perintah tak begitu mementingkan imbuhan sangat. Okey, dia bukan ayat aktif atau ayat pasif ataupun ayat bersusunan biasa yang konvensional. Okey, so link di sini, kita dapat lihat ada link di sini. Dari segi gaya hidup sihat, kita link kepada gaya hidup sihat, kita link kepada penyakit, kita link kepada gaya hidup sihat. Ini bermakna tema mesti ditegaskan dalam arahan juga. Okey, ingat ya. Yang kedua, kita juga menulis karangan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai dan tidak terlalu berat. Penanda wacana tersebut ialah walau bagaimanapun, oleh sebab itu. Okey, 2 cukup.
2 penanda wacana, 1 perenggan, 2 hingga 3 cukup kalau boleh. Okey? Dan yang penting bagi perenggan pertama ini kelihatan lebih menarik kerana ada peribahasa Melayu. Okey, mengingatkan kita bahawa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Okey ya? Nampak? Di sini juga saya ada gunakan variasi kata. Apakah maksud variasi kata dalam karangan ini? Variasi kata bermakna kepelbagaian jenis kata. Di sini ada kata adjektif, di sini ada kata kerja, di sini ada kata hubung, di sini ada kata sendi nama, di sini ada istilah kesihatan, okey. Di sini juga ada berkaitan dengan peribahasa. Di sini ada peribahasa, saya dah masukkan ya. Maka ada pelbagai unsur menarik yang ada dalam karangan kita yang mencantikkan karangan ini, sekaligus pendahuluan karangan ini ialah pendahuluan yang cemerlang kerana ada unsur tema, ada unsur isu, ada unsur ungkapan, ada unsur arahan. Masalahnya pelajar kita pada hari ini ialah pendahuluan ada 3. Masalah pertama ialah pendahuluan pelajar terlalu pendek. Ada yang hanya tulis 2 ayat sahaja, ada yang tulis hanya 3 ayat sahaja. Kalau 2 hingga 3 ayat, itu kualiti UPSR, bukan PT3. Sekurang-kurangnya kita ada 4 ayat, barulah sesuai. Okey? Kemudian, kita lihat di sini berkaitan dengan yang kedua. Kelemahan pelajar yang kedua ialah penggunaan ungkapan menarik yang tidak sesuai. Tetapi kita sesuai di sini kerana kita harus sesal sebelum kita mendapat penyakit. Barulah kita kaitkan dengan amalan gaya hidup sihat. Okey ya. Kita juga boleh menggunakan peribahasa mencegah lebih baik daripada mengubati. Peribahasa ini juga sesuai dan boleh digunakan. Tidak ada masalah. Okey. Peribahasa ini sesuai dan juga boleh digunakan, tidak ada masalah. Setakat ini pelajar-pelajar boleh jawab. Seterusnya, berkaitan dengan pendahuluan, ada unsur-unsur yang diperlukan ya. Antara unsur yang penting dalam pendahuluan yang harus ditulis oleh pelajar ialah tema, isu, ungkapan dan arahan. Ini antara perkara yang asas yang perlu ada dalam satu-satu pendahuluan yang pendahuluan yang menarik. Okey? Pendahuluan yang jelas, menarik dan matang. Di sini, apakah kelemahan ataupun apakah permasalahan yang kamu ataupun selalu kamu hadapi sewaktu menulis pendahuluan? Boleh tak berkongsi dengan saya apakah kelemahan ataupun apakah masalah yang dihadapi sewaktu murid-murid menulis pendahuluan? Masalahnya ialah murid tidak dapat mengaitkan tema dengan idea tersebut, tetapi kita tidak boleh memasukkan idea. Ingat ya, idea tidak boleh dimasukkan dalam pendahuluan. Jangan cuba menyenaraikan idea dalam pendahuluan. Pelajar yang menyenaraikan idea dalam pendahuluan ialah pelajar yang tidak dapat menulis pendahuluan dengan cemerlangnya. Oleh sebab itu, cadangan saya dan juga harapan saya ialah pelajar-pelajar tidak akan menyenaraikan idea dalam pendahuluan sengaja untuk menjadikan karangan itu panjang. Okey? Baik, ada soalan berkaitan dengan pendahuluan nak tanya saya? Baik, kita lihat soalannya. Semua pendahuluan karangan boleh tulis macam ini. Ini baru salah satu daripada teknik pendahuluan saya. Saya ada lebih daripada 10 teknik pendahuluan. Okey? Tapi inilah permintaan asas dalam pendahuluan cemerlang. Permintaan asas dalam pendahuluan cemerlang. Permintaan asasnya mesti ada tema, isu dan juga arahan. Okey ya. Tema, isu dan juga arahan ialah permintaan asas. Dalam karangan yang akan datang, saya akan ajar kamu bagaimana menulis tema yang berlainan juga. Jangan bimbang, cikgu akan ajar tema yang berlainan pula. Okey? Baik, tepuk dada tanya selera. Persoalannya boleh digunakan? Itu gaya kamu. Kalau kamu nak gunakan boleh, tapi tepuk dada tanya selera itu untuk tanya diri sendiri. Kamu nak tanya pemeriksa yang jawab soalan ke?
bagi saya tak sesuai lah. Kenapa kita nak tanya pemeriksa pula? Tepuk dada tanya selera. Apakah dia gaya hidup sihat? Kalau saya tak begitu sukalah tepuk dada tanya selera. Ini sebenarnya tepuk dada tanya selera ialah tanya diri sendiri nak buat apa. Tanya diri sendiri nak buat keputusan apa. Kebanyakan pelajar menggunakan teknik yang tak begitu sesuai ini sehingga dia masukkan peribahasa, dia kata persoalannya ataupun tepuk dada tanya selera, apakah amalan gaya hidup sihat? Tak sesuai lah. Ini seolah-olah terlalu orang kata, saya pernah nampak karangan ini seperti ini dalam hasil penulisan pelajar. Ada yang tanya, tetapi saya tak begitu setuju dengan penggunaan tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanya selera ni ada sedikit unsur sindiran. Kita bukan mahu menyindir orang yang membaca karangan ini. Kita mahu memberikan nasihat kepada orang yang membaca karangan ini. Bukan sindiran. Ya. Cikgu, adakah penanda wacana seperti marca pada? Saya tak pernah kata marca pada ini ialah penanda wacana. Marca pada ini bukan penanda wacana dan mesti ada di pada hujung ayat, bukan pada awal ayat. Jangan salah tulis ya Angel ya. Okey, jangan salah tulis. Penanda marca pada ini bukan penanda wacana kerana marca pada ini tak sesuai ditulis pada ayat ini. Rujuklah maksud marca pada ini sebelum anda berbidas dengan saya ataupun sebelum anda ingin bertanya apa-apa. Alright, baik kita lihat di sini. Pendahuluan sudah selesai. Okay, ya, kita sudah tulis pendahuluan. Sekarang kita nak tulis berkaitan dengan idea pertama. Idea pertama di sini ialah berkaitan dengan apa? Idea pertama di sini berkaitan dengan, saya nak tengok bagaimana pelajar menulis idea pada hari ini. Okey, saya nak tengok bagaimana pelajar menulis idea pada hari ini. Saya nak pelajar tolong saya menulis idea. Saya sengaja tak mau tulis sebab saya nak pelajar tolong saya. Apakah idea yang sangat penting yang harus ditulis oleh pelajar? Pelajar-pelajar kena tolong saya pada hari ini untuk menulis jawapan yang penting. Saya nak pelajar tulis 5 bahagian ni penting ya, idea. Mula-mula kita mesti ada idea. Apa ideanya? Idea di sini ialah bersenam dan bersukan. Ini idea kita. Idea kita ialah bersenam dan bersukan. Kita dah tahu dah idea kita. Okey. Kemudian yang kedua, apa lagi yang perlu kita tulis? Apa lagi yang perlu kita tulis dalam karangan ini? Kita harus tulis tentang sebab. Kita tulis tentang sebab. Ataupun kita tulis tentang orang kata huraian. Yang kedua mesti ada huraian. Yang ketiga, mestilah ada contoh. Cara menulis contoh mestilah betul. Cara keempat adalah huraian. Okey, adalah seperti huraian. Dan cara ayat kelima berkaitan dengan penegasan ataupun kita gunakan sebagai kesimpulan kecil. Okey, ada 5 perkara yang perlu ditulis, iaitu ideanya ialah bersenam dan bersukan. Kemudian diikuti huraian contoh, huraian kesimpulan, tetapi cikgu nak gunakan formula isi, huraian contoh, ungkapan penegasan. Idea pertama saya nak gunakan formula yang pertama saya ialah isi, huraian, contoh, ungkapan penegasan. Penegasan bermakna kita ulang balik idea tersebut. Okey? So apakah yang ingin saya tulis berkaitan dengan gaya hidup ini? Saya mesti gunakan frasa yang sama balik. Kalau di sini bersenam dan bersukan, okey, maka saya gunakan perkataan yang berkaitan dengan bersenam dan bersukan. Apakah perkataan yang ingin saya maksudkan itu? Kita lihat di sini ya. Apakah yang ingin saya maksudkan di situ? Kalau bersenam, apakah kata terbitan lain yang berkaitan dengan bersenam? Siapa boleh tolong beritahu saya? Apa perkataan lain yang berkaitan dengan bersenam? Ada siapa nak tolong saya? Bersenam dan bersukan, ada perkataan lain yang berkaitan dengan bersenam dan bersukan? Ada. Perkataan tersebut dinamakan sebagai, perkataan tersebut ialah berkaitan dengan beriadah, berpeluh, beriadah. Oh, itu ialah contoh tu. Kita nak huraian. Okey? Huraian kita berkaitan dengan senaman. Nampak tak? Kita nak gunakan senaman. Okey, dan juga aktiviti sukan. Okey, aktiviti sukan, senaman dan aktiviti sukan.
Barulah kita masuk berkaitan dengan ini belum bersukan dia sudah berpeluh. Mana boleh. Barulah kita masukkan contoh. Contoh baru kita kata berpeluh dan membuang sisa toksin. Okey, ingat toksin bukan toksik Toksin itu bahan racun, berbeza. Berpeluh, cikgu tak dalam huruf besar pula. Berpeluh dan membuang sisa toksin, okey, daripada tubuh. Ini sumber tubuh itu dengan dengan aktiviti seperti baru kita masukkan. Seperti apa, dan apa. Berikan 3 cukup. Tak payah banyak. 3 dah cukup. Okey. Selepas itu barulah kita tulis yang keempat, iaitu berkaitan dengan huraiannya, ungkapannya. Nampak? Apa ungkapan yang boleh berkaitan dengan sukan tu? Apa ungkapan berkaitan dengan sukan? Ungkapan kita ialah badan cergas, otak cerdas. Okey? Badan cergas, otak cerdas. Ingat ya, ada QQ tu tanya saya. Toksin atau toksik? Ada beza ya. Kalau toksin daripada badan manusia. Kalau toksik daripada racun seperti bahan kimia dan sebagainya. Itu berbeza ya. Penegasan, nampak ni penegasan, kita mestilah buat apa? Kita mestilah, ulang sekali lagi, mestilah bersenam dan bersukan. Nampak tak? Senang saja nak tulis karangan. Gaya pertama saya ialah mula-mula kita mesti tulis idea, iaitu bersenam dan bersukan. Kemudian huraiannya, senaman, aktiviti sukan. Berapa kali seminggu? Nyatakan frekuensinya. Ini form 2 punya kah? Tak. Form 1, form 2, form 3 semua ada. Form 1, form 2, form 3 sesuai Arisa boleh gunakan karangan ini. Sebab pada awal kelas cikgu sudah nyatakan. Okey? So tak payah salin. Nanti cikgu sediakan slide ini kepada kamu. Apa beza beriadah dengan bersukan? Bersukan mesti ada alat sukan. Beriadah tak semestinya ada alat. Contohnya berjogging tu beriadah. Aerobik juga beriadah. Okey? Kalau bersukan mesti ada alat seperti bola, gelanggang ataupun badminton dan sebagainya kan? Okey? Ada yang tanya saya, rangka boleh tak isi seperti ini? Isi huraian sebab, contoh, kesan, rumusan. Oh, banyaknya. Ikutlah cara-cara sendiri. Ini cara saya. Cara saya adalah untuk mengaitkan idea dan juga mewujudkan unsur kohesi. Lihat bagaimana saya tulis ya. Kalau kita gunakan perkataan yang sangat susah seperti rumusan, murid-murid tak faham. Maka saya tak gunakan perkataan seperti rumusan. Saya gunakan penegasan kerana saya tegaskan idea. Tegas bermaksud saya menegaskan idea kita. Okey ya. Saya menegaskan idea kita. Jom kita menulis karangan pada hari ini. Jom kita tulis karangan pada hari ini. Karangan kita pada hari ini berkaitan dengan bersenam dan bersukan. Okey, kita ulang dulu arahan kita, iaitu amalan gaya hidup. Saya zoom sikit supaya nampak ya. Nampak kan? Alright. Amalan gaya hidup sihat. Oi, apa dah jadi ni? Okey. Saya apabila memasuki grup, jangan buat bising. Kalau buat bising seperti ini, nanti akan mengganggu orang lain pula. Okey ya. Baik, cukup mute dulu. Yang lain baru. Baik, amalan gaya hidup sihat. Yang pertama ialah kita mestilah bersenam dan bersukan. Nampak tak? Kita mestilah bersenam dan bersukan. Okey, bersenam dan bersukan. Okey, cukup. Okey, jangan huraian bersenam dan bersukan. Cukup. Jangan tulis terlalu panjang kerana ingat idea jangan terlalu panjang sehingga kita tak tahu yang mana satu idea. Jangan masukkan huraian kita dalam idea. Alright? Hal ini baru kita masukkan apa? Huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana. Hal ini dikatakan demikian kerana. Baru kita guna balik. Ingat hal ini dikatakan demikian kerana. Selepas kerana, daripada bersenam kita tukar kepada apa?
kita guna balik perkataan yang sama iaitu senaman. Okey, senaman dan sukan yang kita lakukan. Okey, senaman dan sukan yang kita lakukan macam mana? Ini ada di senaman dan sukan lah, betul lah. So senaman dan sukan yang kita lakukan, okey, mestilah sekurang-kurangnya, okey, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okey, 3 kali seminggu. Barulah kita nyatakan contohnya. Barulah saya gunakan contohnya. Sebagai contohnya, kita bolehlah berjoging, bermain bola dan berenang, okey, untuk membuang sisa-sisa toksin, okey, sisa-sisa toksin daripada tubuh badan, okey, tubuh badan dengan berpeluh. Kan, nampak tak? Dengan berpeluh. Alright? So kita berikan contoh, kemudian cara kita mengeluarkan peluh. Yang ini peluh ni penting ya sebab dia berkaitan dengan sukan. Baru kita masukkan ungkapan. Okey, dengan berbuat, okey, dengan berbuat demikian. Ingat dengan berbuat demikian badan kita akan badan kita akan menjadi lebih sihat dan pemikiran kita akan sentiasa positif. Pemikiran ataupun mental lah, ataupun kita kata fizikal. Kalau tak mau guna badan, kita guna fizikal. Boleh juga. Fizikal kita akan menjadi lebih sihat dan mental kita akan menjadi lebih positif kerana badan cergas, otak cerdas. Okey, badan cergas, otak cerdas. Nanti cikgu akan ajar kamu kenapa saya kata begitu ya. Okey, maka saya tulis oleh hal yang demikian, saya ingin menegaskan bahawa, nampak tak penegasan tu? So, oleh hal yang demikian, saya ingin menegaskan bahawa, okey, bahawa apa? Aktiviti senaman dan sukan memainkan peranan penting, play important roles, memainkan peranan penting untuk membentuk gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Nampak tak? Dalam kalangan masyarakat. Okey? So kita lihat di sini apakah istilah-istilah yang saya gunakan dan penanda-penanda wacana yang saya gunakan. Pertama, penanda wacana dari segi huraian yang saya gunakan ialah penanda berkaitan dengan penanda huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila tulis ini, banyak pelajar suka tulis short form seperti hal ini kerana, ini adalah kerana, ini kerana. Semua itu salah. Jangan buat kesilapan. Yang kedua, saya gunakan contoh. Sebagai contohnya. Nampak tak? Jelas. Sebagai contohnya. Okey. Kemudian, dengan berbuat demikian. Kenapa demikian? Demikian ini merujuk apa? Merujuk pada ayat ini. Merujuk apa? Merujuk bermain bola. Dengan merujuk apa? Merujuk berenang. Nampak tak? Merujuk berenang. Lepas itu merujuk apa? Membuang sisa-sisa toksin daripada tubuh badan. Semua ini rujukan. Demikian ini bermakna satu unsur kohesi. Di sini saya sudah ada unsur kohesi, iaitu berkaitan bersenam. Silap. Okey. Yang ini berkaitan dengan bersenam. Ayat pertama bersenam, ayat kedua ada senaman. Ayat pertama ada bersukan, ayat kedua ada sukan. Ayat ketiga ada bermain. Nampak tak? Lepas itu ayat keempat ada perkataan fizikal, ada berkaitan dengan mental. Ini semua unsur-unsur kohesi. Dan bermain, berenang, bermain bola, berenang, berjoging, semua ini merujuk apa? Semua ini merujuk kepada unsur kohesi, iaitu aktiviti. Nampak tak?
Semua ini merujuk aktiviti. Semua ini merujuk aktiviti yang sangat penting. Jika pelajar tulis seperti saya, nampak tak? Aktiviti senaman dan sukan. Okey ya. So memainkan peranan yang penting. Saya sudah bagi tahu tadi. Kenapa saya kata peranan penting? Kerana pendahuluan kita ada peranan penting. Dan diulangkan di sini, cikgu nak buat satu pengulangan di sini, iaitu di sini saya tulis gaya hidup sihat, di sini juga ada gaya hidup sihat. Sekurang-kurangnya kita ulang 2 kali dalam setiap perenggan untuk memastikan kita tidak mengalami apa? Tidak mengalami unsur-unsur karangan yang terpesong. Kalau kita ulang begitu, kita juga mengingatkan diri supaya tidak membuat ataupun tidak menulis karangan yang terpesong. Nampak tak? Nampak tak tu? Nampak tak sekarang? Saya yakin pelajar-pelajar dah nampak. Dari segi frekuensi 3 kali seminggu. Okey. Frekuensi 3 kali seminggu. Lepas itu pelajar-pelajar kena tahu ada cergas, ada cerdas, okey? Dan ini adalah unsur apa? Yang ini ialah unsur berkaitan dengan ungkapan menarik. Badan cergas, otak cerdas, okey? Penanda wacana oleh hal yang demikian. Jangan buat salah, okey? Jangan buat salah. So, faham kan? Isi pertama ini ada soalan nak tanya saya. Ada kata, cikgu, gaya hidup sihat juga popular dalam SPM ke? Yes, sangat popular. Gaya hidup sihat sangat popular dalam semua tingkatan. Okey, format menulis juga macam ni ke? Saya tak mahu cakap tentang SPM. Ini berkaitan dengan PT3 tingkatan 1, 2, 3. Jangan campurkan berkaitan dengan SPM pula. Saya tak suka jawab soalan yang tak ada kaitan kerana SPM ialah SPM punya cerita. Yang ini murid-murid saya berkaitan dengan PT3 punya. Jangan campur. Okey ya. Cikgu, kalau penanda wacana di samping itu di samping jauh ke? Confused? Arisa memanglah tulis jauh, di samping itu memang jauh. Okey ya. Jangan tulis salah. Nampak tak? Warna-warni dalam pendahuluan saya telah buktikan pelbagai warna dalam pendahuluan saya yang membuktikan bahawa pendahuluan saya bukan sahaja ada kepelbagaian kata tetapi juga luas dengan kosakata, luas dengan ungkapan, dengan fakta dan juga dengan orang kata penegasan yang sangat penting. Clear? Boleh jawab? Boleh tulis macam saya? Okey, ada soalan nak tanya saya berkaitan dengan isi pertama ini? Kalau ada soalan, sila tanya. Kalau tidak, cikgu akan teruskan dengan idea yang kedua. Cikgu akan teruskan dengan idea yang kedua kerana cikgu akan tulis 5 idea dengan 1 penutup pada hari ini. Jika pelajar-pelajar dapat menulis, kalau kita cukup masa lah. Kalau tak cukup masa, kita buka pada pertandingan pula nanti. Pertandingan menulis isi karangan. Manalah tahu ada pelajar yang hebat dan bertanding, cikgu bagi hadiah. Okey? Cikgu bagi hadiah. Hari ini saya dah post buku. Cikgu, idea nak 4 sudah cukup kan? Sebenarnya idea 3 pun dah cukup dah. 3 idea yang jelas dan matang, dihuraikan dengan mantap, diberikan contoh yang relevan, ada ungkapan dan juga ada penegasan, sudah cukup untuk mendapat A. 3 idea sudah cukup, bukan 4. Okey? Tapi kalau sebagai pelajar, sewaktu kita buat latihan, kita bagilah 4 hingga 5. Dalam karangan, dalam sewaktu peperiksaan, kita tulislah 4 atau 5. Kenapa? Kalau kita tulis 5, ada 2 isi penting salah, kita masih ada 3 isi penting, bermakna kita masih boleh dapat cemerlang. Kalau kita hanya tulis 4, ada 2 isi yang salah, kita hanya ada 2 isi penting. Kalau isi tak cukup, bermakna pelajar tidak layak mendapat markah yang cemerlang. Okey ya? Oleh sebab itu, jangan hanya tulis 4, tulislah 5 isi penting sebagai langkah selamat. Okey ya? Baik, ada soalan yang lain? Ada soalan yang lain nak tanya kepada saya? Penulisan ialah idea yang harus ditulis dengan disiplin. Kalau kita ada disiplin, kita akan berjaya menulis karangan yang lebih kurang sama panjangnya. Okey? Disiplin dalam penulisan sangat penting. Alright, dan kita lihat pada bahagian seterusnya. Kita lihat pada bahagian seterusnya berkaitan dengan yang ini. Apa ni? Menjaga
kebersihan. Okey, yang ini berkaitan dengan menjaga kebersihan. Ideanya berkaitan dengan menjaga kebersihan. So saya nak guna balik anak panah ni. Okey, saya nak guna balik anak panah menjaga kebersihan. Saya tulis di sini. Menjaga kebersihan. Kalau ada perkataan menjaga, kita tukarlah perkataan menjaga ni kepada satu lagi perkataan yang sama, terbitan yang sama, okey? Maka kita boleh tukar berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penjagaan. Nampak tak? Barulah kita kata berkaitan dengan apa? Adalah unsur kohesi iaitu penjagaan. Nampak tak? Ada unsur kohesi penjagaan. Okey? Menjaga penjagaan. Okey? Penjagaan apa? Penjagaan kebersihan. Penjagaan kebersihan diri. Nampak tak? Jelas dan matang. Okey, jelas dan matang. Kemudian, barulah kita masuk pada bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga ini berkaitan dengan apa? Barulah kita nyatakan kita mandi. Nampak? Mandi, memberus gigi, lepas itu mencuci rambut dan sebagainya. Berikan contoh. Okey? Selepas kita berikan contoh, baru kita berikan apa? Kita berikan kesan atau huraiannya. Kita akan berasa apa? Kita akan berasa bersih. Nampak? Bersih dan segar. Okey? Nampak? Di sini ada kebersihan. Sini pun ada kebersihan, di sini ada bersih. Nampak tak? Baru ada unsur kesinambungan dalam penulisan. Dan akhirnya kita mesti buat satu penegasan, iaitu karangan kita ataupun kita kata kita membuat satu penegasan berkaitan dengan menjaga kebersihan. Nampak? Senang je, kita salin balik yang ini saja. Okey, itu sebabnya kita gunakan teknik isi, huraian, contoh, huraian, kesimpulan. Atau kita tak mahu, kita boleh gunakan isi, huraian, contoh, ungkapan, kesimpulan. Dalam cara yang lain, gunakan. Cikgu lihat. Yang ini cikgu nak gunakan idea kedua. Cikgu akan memperkenalkan teknik saya yang kedua. Isi ungkapan. Contoh, huraian, barulah penegasan. Saya nak masukkan ungkapan. Ungkapan berkaitan dengan penjagaan kebersihan diri. Apakah ungkapan menjaga kebersihan diri? Ini berkaitan dengan penjagaan kebersihan diri sejak kecil. Kalau sejak kecil, sudah boleh ada peribahasa. Okey ya? Jom kita lihat. Jom kita lihat pada karangan ini pula. Karangan berkaitan yang menjaga kebersihan dan kesihatan. Menjaga kebersihan, menjaga kebersihan diri ya. So selain itulah kita gunakan ini ya. Selain itu, okey. Selain itu kita kena ulang kita kena ulang idea dulu. Idea dulu. Selain itu kita mestilah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan diri, okey, sebagai cara untuk mengamalkan, nampak kita ulang balik, mengamalkan gaya hidup yang sihat. Nampak tak? Banyak pelajar dia hanya tulis, selain itu kita mesti dah menjaga kebersihan diri. Cukup? No. Ulang balik tema tersebut. Tema harus ada. Okey? Tema karangan mesti ada. Kalau tema tak ada, sorry. Pelajar-pelajar tak cukup matang. Okey? Baru kita gunakan penjagaan kebersihan. Nampak? Penjagaan kebersihan diri mestilah bermula sejak anak-anak kecil lagi. Anak-anak kecil lagi. Kerana melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ya, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kita gabungkan huraian dengan ungkapan. Kalau ungkapan jangan masuk ungkapan saja. Mesti ada huraian baru ungkapan. Barulah karangan itu menjadi menarik. Okey? Sebagai contohnya. Sebagai contohnya kita mestilah mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan mencuci rambut serta memastikan badan
kita tidak berbau. Nampak tak? Memastikan badan kita tidak berbau agar ataupun kita mau tulis agar. Cukup. 3 idea ni sudah cukup. Ini kebersihan diri ni. Baru kita masuk kesannya. Kesannya, nampak ada efek kesannya badan kita tidak akan berbau dan kita juga akan berasa lebih segar dan bersemangat. Okey? Alright, bagus. Ini tamu huraian, tamu ungkapan sebab atas sudah ada. Kemudian barulah kita buat penegasan. Okey? Oleh sebab itu semua ahli masyarakat semua ahli masyarakat perlulah menjaga kebersihan diri sebagai satu daripada usaha untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Nampak? Sebagai salah satu usaha untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Alright. Okey, kita lihat karangan kita. Pertama, karangan kita nak cari apakah unsur menarik yang ada dalam karangan kita. Unsur menarik yang saya suka di sini ialah melentur bulu bela dari rebungnya sebagai peribahasa. Kemudian saya ada apa? Saya ada penanda wacana. Penanda wacana saya selain itu kerana saya nak kaitkan dengan isi pertama, link kepada isi kedua. Kemudian contohnya saya ada letak di sini. Kemudian kesannya saya letak di sini. Kemudian oleh sebab itu. Nampak? Yang ini perkaitan antara idea dengan contoh. Contoh dengan kesan. Kesan dengan penegasan. Kemudian saya kaitkan dengan unsur kohesi. Apakah unsur kohesi? Kohesi bermakna pertautan, the linkage between sentences. Menjaga kebersihan, penjagaan kebersihan, nampak? Kemudian link dengan mandi, mencuci, tidak berbau, nampak? Link dengan tidak akan berbau, kemudian berasa segar, okey? Berasa lebih segar. Okey, berasa lebih segar. Kemudian kita kata okey, berasa lebih segar. Okey, bersemangat. Bersemangat benar fresh. Okey, semangat Kemudian baru kita kaitkan dengan apa? Kaitkan dengan tema penting kita. Apa tema kita? Gaya hidup sihat. Di sini ada apa? Gaya hidup sihat. Very good. Di sini ulang, menjaga kebersihan diri. Sini juga ada menjaga kebersihan diri. Nampak tak? Pertautan, the importance of linkage between the point di sini mesti ada. Point di sini mesti penting. Nampak? So di sini penjagaan kebersihan juga ada di sini. Sebagai apa? Sebagai penegasan. Semua ini merupakan satu poin penting. Dan sekarang kita bincang pula berkaitan dengan apa? Dengan kepelbagaian kata yang kita gunakan. Kata sendi nama. Kita gunakan kata sendi nama. Yes. Kita gunakan kata hubung. Kita gunakan kata sendi nama. Kita gunakan kata hubung. Kita gunakan apa lagi? Kita gunakan kata bantu, mestilah. Okey. Perlulah, nampak? Kita tak ulang ni. Mestilah, perlulah, kata hubung serta. Nampak tak? Dan kita ini unsur-unsur menarik. Kemudian ada unsur apa lagi? Satu lagi unsur menarik yang kamu lupa ialah dari segi frekuensi. Berapa kali itu? Berapa kali itu penting. Okey, oleh sebab itu kita kena tahu apakah perkara penting yang ada dalam karangan kita. Di sini dari segi istilah yang matang, apakah istilah yang matang yang ada dalam karangan ini? Pertama, berkaitan dengan anak-anak kecil. Okey, yang berkaitan dengan anak-anak kecil dianggap sebagai perkara penting. Kerana apa? Dikaitkan dengan peribahasa. Ini perkara pertama. Yang kedua, berkaitan dengan badan berbau, iaitu kosakata. Lepas itu segar, semangat, kemudian berkaitan dengan mengamalkan amalan gaya hidup sihat. Nampak?
mengamalkan di sini, kita ulang. So perkara ini sangat penting supaya kita dapat membuktikan bahawa karangan kita bukan saja ada idea tetapi juga ada gaya. Kalau kita dapat menulis gaya-gaya yang menarik seperti ini, karangan kita akan menjadi semakin lama semakin hebat. The linkage between the sentence is very strong. Apabila linkage antara ayat itu sangat strong, menyebabkan karangan kita akan menjadi karangan yang sangat rapat, sangat bersatu padu dan dapat menulis dengan lebih baik. Okey, ingat kita mesti pastikan karangan kita ada pertautan antara ayat. Jika pelajar tidak berjaya berbuat begitu, maka itu kelemahan pelajar. Okey, kita lihat yang ketiga. Yang ini saya nak beri peluang kepada pelajar. Ada pelajar nak tanya saya, dan sebagainya, janganlah. Saya tak suka pelajar guna dan sebagainya. Dan kalau masukkan 3 cukup, tak payah guna dan sebagainya. Apa maksud awak dan sebagainya? Dan sebagainya bermakna yang lebih kurang yang sama. Okey, saya tak suka dan saya tak galakkan pelajar-pelajar saya gunakan dan sebagainya. Kerana saya tak rasa penting pun kita gunakan dan sebagainya. Okey, so apa yang kita nak gunakan pada hari ini berkaitan dengan perkara berkaitan idea ketiga kita, iaitu berkaitan dengan amalan pemakanan yang seimbang. Okey, amalan pemakanan yang seimbang. Siapa boleh tolong saya? Siapa boleh tolong saya untuk membina kerangka? Kita buka pada pelajar-pelajar. Kalau boleh, apa nama dia? Tang. Tang, apa idea karangan ini, Tang? Ada orang tanya soalan? Okey, tak ada. Baik, ada Tang. Ada pelajar bernama Tang kan? Berikan saya, apakah idea di sini? Apakah idea yang boleh saya gunakan? Ada? Ada nak cuba? Di sini ialah apa? Makan makanan yang seimbang. Nampak tak? Makan makanan yang seimbang ataupun mengambil makanan yang seimbang. Okey. Ini idea saya. Kemudian, kalau di sini makan, maka di sini berkaitan dengan apa? Pemakanan yang seimbang. Okey, pemakanan yang seimbang. Barulah kita, ada orang tanya soalan, saya tengok dulu. Pemakanan, very good. Di sini saya bagi contoh. Kalau contoh berkaitan makanan, mesti ada piramid apa? Piramid makanan. Barulah kita nyatakan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan karbohidrat, protein, vitamin, garam galian, lemak dan sebagainya. Okey? Kita masukkan perkara-perkara ini mengikut karangan kita. Okey? Kemudian, apa kesannya? Kesannya barulah kita boleh mengelakkan obesiti dan menjamin tumbesaran. Tumbesaran bermakna your growth lah, orang kata menjadi semakin besar, semakin sihat, ataupun orang kata membesar mengikut keadaan fizikal. Okey. Kemudian khasiat gizi nutrisi itu sama. Khasiat gizi nutrisi lah perkataan yang sama. Okey. Barulah di sini kita ulang balik, iaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makanan seimbang. Makanan seimbang. Alright. Okay. Tumbuh besar sama tumbesaran? Bukan. Tumbuh besar, ya tumbesaran. Ya betul. Okay. Iaitu perkembangan tubuh badan kita menjadi semakin hari semakin besar. Okay, tumbesaran bermakna tumbuh dan membesar. Ingat tumbuh dan membesar. Fai cencang. Okey tumbuh dan membesar. Alright, kita lihat di sini bagaimanakah kita menulis idea yang ketiga. Are you ready? Kalau sudah bersedia, saya nak minta pelajar tolong saya sekarang. Saya nak pelajar tolong saya dengan ayat mengambil makanan yang seimbang. Siapa boleh tolong saya? Siapa nak cuba? Tolong saya. Hello, siapa nak cuba? Tolong saya. Di manakah hero-hero saya malam ini? Okey. Kita lihat siapa. Afiq, nak cuba Afiq? Angela? Ataupun berkaitan dengan Dania, nak cuba ayat pertama? Cikgu akan guide awak, jangan bimbang. Nafis? Okey. Cikgu akan guide kamu dengan baik-baik ya. Jangan bimbang.
Cikgu akan berikan petunjuk kepada kamu. Mula-mula, siapa nak tolong saya cepat? Ada tak? Ada yang malu segan pula. Okey. QQ silakan, Vitra. Ada? Tak ada? Semua malu ya? Tak apa, cikgu berikan ya. Kalau ada yang sudi nak sambung, boleh beritahu saya. Tadi saya gunakan selain itu, maka di sini saya gunakan di samping itu. Tadi ada pelajar tanya saya, di samping dekat ke jarak? Dia confused. Jarak. Di samping itu, nampak tak? Okey, di samping itu. Okey. Di samping itu, koma, kita juga haruslah. Kita juga haruslah, okey, mengamalkan pemakanan yang seimbang. Okey, mengamalkan pemakanan yang seimbang. Okey, dalam diet seharian ataupun dalam diet cukup untuk mengekalkan ataupun untuk memastikan kita hidup dengan apa? Amalan gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang sihat. Banyak pelajar dia lupa memasukkan gaya hidup yang sihat ya. So pelajar-pelajar jangan lupa mesti masukkan gaya hidup sihat kerana itu tema. Setiap ayat isi mesti ada tema tersebut. Okey, baru kita masukkan sebab. Hal ini dikatakan amat penting. Hal ini dikatakan amat penting kerana apa? Kerana amalan pemakanan okey yang seimbang. Apa idea kita tadi? Amalan pemakanan yang seimbang cukup. Okey. Amalan pemakanan yang seimbang dapat menjamin tubuh badan mendapat nutrisi yang mencukupi. Okey, yang mencukupi. Alright. Sekarang kita berikan contoh seorang ataupun orang kata seseorang yang ingin hidup sihat mestilah makan dengan ataupun mengambil makanan, okey, dengan berpandukan piramid makanan, okey, seperti ataupun dan memastikan makanan kita seimbang dengan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, garam mineral dan lemak. Garam mineral dan lemak. Alright. Garam mineral dan lemak cukup, baru kita masuk kesan. Dengan mengambil makanan yang seimbang. Nampak? Kita kata mengelakkan obesiti kan? Dengan mengambil makanan yang seimbang, masalah obesiti dalam kalangan masyarakat dapat dikurangkan. Agar tumbesaran kita tidak terbantut. Tidak terbantut bermakna tidak terjejas. Ini istilah penting yang sangat mustahil yang perlu ditulis oleh calon. So kita tulis jelaslah bahawa amalan pemakanan yang seimbang ialah satu gaya hidup yang sihat untuk memastikan kehidupan ataupun memastikan kualiti
kehidupan kita dapat dipertingkatkan. Memastikan kualiti kehidupan kita dapat ditingkatkan. Saya tak perlu guna remaja kerana soalan berkaitan remaja, berkaitan masyarakat. Kalau soalan berkaitan remaja, oleh awak gunakan remaja. Okay? So kita lihat karangan kita pada hari ini. Mula-mula kita simak dari segi penanda wacana. Apakah penanda wacana yang telah saya gunakan? Di samping itu, hal ini adalah amat penting, dikatakan amat penting kerana kemudian saya ada dengan mengambil makanan yang seimbang. Saya tak gunakan sebagai contohnya. Okay? Lepas itu, jelaslah bahawa. Okey, kita boleh gunakan begitu. Ada soalan tanya saya ya, dia kata nampak dah apa bezanya? Berpandukan, berpaksikan boleh, tapi berpaksikan biasanya bertunjangkan boleh jugalah, tapi kita berpandukan because we orang kata refer, pandu bermakna you refer. Paksi di sini bermakna prinsip, mengambil prinsip baru betul. So nampak seperti tak begitu sesuai ya. So apakah di sini tema kita? Nampak tema kita amalan gaya hidup sihat. Again, gaya hidup sihat di sini. Nampak tak? Kemudian apakah istilah-istilah mantap yang telah kita gunakan? Apakah istilah mantap kita gunakan? Di sini berkaitan dengan diet. Diet berkaitan dengan nutrisi. Nutrisi berkaitan dengan piramid makanan. Piramid makanan berkaitan dengan karbohidrat, protein, vitamin, garam, mineral dan lemak. Kemudian berkaitan dengan obesity. Kemudian berkaitan dengan tumbesaran. Kemudian berkaitan dengan pemakanan yang seimbang. Kemudian berkaitan dengan kualiti kehidupan. Semua ini ada link antara satu sama lain. Jika pelajar mampu menulis karangan seperti ini, memang mantap dan hebat. Okey, memang mantap dan hebat. Okey, kita linkkan dengan pemakanan seimbang kita dengan amalan gaya hidup sihat. Kemudian link dengan berkaitan dengan nutrisi, dengan diet. Okey, link dengan nutrisi, link dengan contoh piramid makanan, link dengan contoh-contoh yang ada di sini. Okey, link dengan contoh-contoh yang ada di sini. Kemudian link dengan obesity, link dengan tumbesaran, link dengan pemakanan seimbang sekali lagi, link dengan gaya hidup sekali lagi, dan kita masukkan efeknya iaitu kualiti yang lebih besar. Okey, setiap perenggan mesti guna peribahasa tak? Bukan. Kalau tak sesuai, tak payah guna. Ini tengok, saya tak masukkan peribahasa pun. Masih lagi menarik karangan saya. Nampak tak? Tak perlu ada peribahasa dalam setiap perenggan. Itu jangan paksa diri. Itu sebabnya pelajar memaksa diri dalam setiap perenggan sehingga dia tulis peribahasa yang dia sendiri tak tahu. Janji tulis saja. Nampak tak? Silap ya. Kesilapan pelajar ialah pelajar menulis peribahasa yang dia anggap dah betul. Tapi sebenarnya dia memaksa diri tulis. Ini tak betul lah. Ini mengamalkan amalan. Nampak dia punya link tu. Yang ini pemakanan, yang ini berkaitan dengan pemakanan, makanan, nampak tak? Makanan, barulah kita berkaitan dengan amalan ini baru betul. Okay? So jangan buat kesilapan. Kalau pelajar-pelajar membuat kesilapan ini, pelajar-pelajar akan menghadapi masalah. Okay? So, cikgu tidak mahu pelajar membuat kesilapan ini ya. Setakat ini, nampak tak? Cikgu akan ambil gambar dan cikgu akan hantar dalam grup. Jangan bimbang. Cikgu berharap pelajar-pelajar akan mendapat maklumat yang paling tepat untuk menulis karangan. Ada orang tanya, dia kata, cikgu setiap perenggan perlu peribahasa tak? No. Cikgu nak tegaskan di sini, bukan setiap perenggan perlu ada peribahasa. Okey, bukan setiap perenggan perlu ada peribahasa. Kita hanya masukkan peribahasa pada bahagian yang kita yakin kita betul. Kita yakin kita boleh. Kita yakin kita akan dapat menjawabnya. Okey ya. So janganlah kita memasukkan peribahasa yang pada bahagian yang kita sendiri tak pasti. Nampak tak? Kalau tak pasti, tak ada kaitan, tak ada link, tak perlu masukkan. Tak perlu masukkan ya. Sekarang saya nak masuk idea keempat. Idea keempat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan membuat pemeriksaan kesihatan. Okey, saya nak gunakan idea berkaitan dengan pemeriksaan kesihatan. Okey, siapa boleh tolong saya dengan idea ini?
membuat pemeriksaan kesihatan. Okey, pemeriksaan kesihatan. Ada orang tanya, sebuah karangan memang wajib ada peribahasa atau seumpamanya? Ya, 1-2 peribahasa cukup. Bukan kata wajib sangat. 1-2 peribahasa dah cukup dah sebenarnya. Tak wajib semua. Bukan setiap perenggan ada peribahasa, okey? Tak perlu. Jangan memaksa diri sangat. Yang penting ialah huraian kita mesti mantap. Kemudian, kalau pemeriksaan kesihatan, huraian itu apa? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nasihat doktor. Yes. Berkaitan dengan nasihat doktor. Okey. Lepas itu berkaitan dengan apa? Apakah perkara yang dilakukan? Apakah contoh perkara yang dilakukan oleh doktor apabila membuat pemeriksaan kesihatan kita? Berkaitan dengan ujian darah, blood test, ujian darah, X-ray, okey, apa lagi? Ujian darah, X-ray, lepas itu apa lagi? Memeriksa jantung. Nampak gambar tu, memeriksa jantung dengan stetoskop. Kita gunakanlah memeriksa jantung dan sebagainya. Barulah kita masukkan apa? Kita masukkan kesan supaya kalau kita selalu mendapatkan nasihat daripada doktor, membawa ujian-ujian dan sebagainya, kita akan berasa apa? Kita dapat mengelakkan penyakit berbahaya, ataupun dapat mengelakkan dan mengubati. Mengelakkan dan mengubati penyakit berbahaya, right? Apabila kita dapat mengelakkan dan mengubati penyakit berbahaya, apa yang perlu kita lakukan? Kita mestilah last kali perkara yang sama sebagaimana cikgu beritahu tadi, perkara akhir yang perlu kita lakukan sewaktu kita menulis karangan, kita mesti ulang idea kita. Apa cara pun kita mesti mengulangi idea kita sebagai satu unsur penegasan. Ini kebanyakan pelajar tak buat perkara ini. Dan kelemahan pelajar ini menyebabkan idea mereka kadang-kadang terpesong. Okey ya? Untuk mengelakkan karangan kita terpesong, kita mesti ada idea, huraian, contoh, huraian, kesimpulan. Tapi saya gunakan formula yang lain, iaitu idea, huraian dengan sebab, dengan ungkapan, baru saya masuk contoh, dengan huraian dan kesan, baru saya masuk ke penegasannya. Okey, jom kita lihat siapa nak tolong saya. Saya haraplah pelajar-pelajar dapat menolong saya. Kalau tak dapat nanti saya berasa sangat sedih. Ada tak siapa-siapa nak tolong saya? Orang apa cikgu? Ya, perenggan yang keempat, iaitu berkaitan dengan pemeriksaan kesihatan. Cuba tolong saya. Kita berikan satu penanda wacana dulu. Kita mulakan dengan apa? Seterusnya. Okey, kemudian siapa harus melakukan pemeriksaan kesihatan? Kena ada subjek. Siapa subjeknya? Masyarakat. Masyarakat boleh. Atau kita. Sambung. Kita mestilah. Okey, kita mestilah. Poin saya ialah pemeriksaan kesihatan. Kita mestilah. Kita melakukan pemeriksaan kesihatan. Menjalani. Kita melalui itu menjalani. Menjalani pemeriksaan kesihatan. Di mana tu? Di mana? Ni lupa, pelajar selalu lupa di mana. Di mana tu? Di klinik yang terdekat. Di klinik, okey, boleh di klinik atau di hospital. Okey. Sebagai apa tu? Ulang balik tema. Apa temanya? Sebagai amalan gaya hidup sihat. Yes, amalan gaya hidup yang sihat. Bagus. Terima kasih. Baru kita masukkan sebab. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana apa? Apakah kata nama berkaitan idea kita, iaitu pemeriksaan kesihatan. Betul? Pemeriksaan kesihatan. Cuba tengok idea kita. Nasihat doktor. Pemeriksaan kesihatan membolehkan kita mendapatkan nasihat daripada doktor. Ya, mendapat nasihat cukup. Mendapat nasihat
Okey, mendapat nasihat yang penting. Masukkan. Nasihat yang penting daripada doktor. Okey, nasihat yang penting daripada doktor. Apa beza menjalani dan menjalankan? Kalau doktor menjalankan pembedahan, kalau saya pesakit menjalani pembedahan. Doktor menjalankan pemeriksaan kesihatan, pesakit menjalani pemeriksaan kesihatan. Itu cara dia. Itu perbezaannya ya. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana pemeriksaan kesihatan membolehkan kita mendapat nasihat yang penting daripada doktor. Nampak? Ini sebab saya nak ungkapan nasihat penting doktor. Okey, agar nasihat itu tidaklah nanti seperti mencurahkan air ke daun keladi. Yes, nampak tak? Maksudnya nasihat itu tidak menjadi sia-sia. Kita kena dengarlah nasihat yang penting, betul tak? Alright, Betul. bagus. Baru kita masuk sebagai contohnya. Okey, kita sebagai contohnya kita bolehlah menjalani pemeriksaan atau menjalani ujian darah, X-ray, X-ray dan pemeriksaan jantung setahun sekali. Yes, setahun sekali ya, setahun sekali. Sebagai contohnya kita bolehlah menjalani ujian X-ray, ujian darah, X-ray dan pemeriksaan jantung setahun sekali. Cukup, nampak tak? Sangat penting. Baru kita masuk kesannya, okey? Jika kita gunakan jika membuat ujian tersebut, okey, jika membuat ujian tersebut, kita akan berasa, nampak tak huraian saya apa? Dapat mengelakkan dan mengubati penyakit. Kita akan dapat mengelakkan, mengelakkan dan mengubati, mengelakkan dan mengubati penyakit yang berbahaya, kerana mencegah lebih baik mencegah penyakit Lebih baik daripada mengubati. lebih baik daripada mengubatinya. Lebih baik daripada mengubatinya, betul? So kita gunakan secara tidak langsung. Okey, saya ingin menegaskan bahawa kita mestilah ataupun tukar huraian pasif, pemeriksaan kesihatan mestilah kita jalani agar dapat mengamalkan ataupun agar dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat demi masa depan yang bahagia. Demi masa depan yang bahagia atau demi kehidupan yang bahagia juga boleh. Okey, kita lihat ada soalan, ada pelajar, ada orang tanya soalan tu. Ungkapan boleh tulis mencegah lebih baik daripada mengubati? Boleh. Kalau saya lebih tulis lebih lengkap. Mencegah penyakit lebih baik daripada mengubatinya. Sebab mencegah tu kata kerja transitif yang harus diikuti objek. Mencegah apa? Mencegah penyakit. Okey? Mencegah penyakit. Itu lebih baik daripada mengubatinya. Terima kasih. Okey, kita lihat di sini dari segi idea keempat. Seterusnya, kita mestilah menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik atau di hospital sebagai amalan gaya hidup sihat. Hal ini dikatakan demikian kerana pemeriksaan kesihatan membolehkan kita mendapat nasihat yang penting daripada doktor agar nasihat itu tidaklah nanti seperti mencurahkan air ke daun keladi. Sebagai contohnya, kita bolehlah menjalani ujian darah, X-ray dan pemeriksaan jantung setahun sekali. Jika membuat ujian tersebut, kita akan dapat mengelakkan dan mengubati penyakit yang berbahaya,
kerana mencegah penyakit lebih baik daripada mengubatinya. Secara tidak langsung, saya ingin menegaskan bahawa pemeriksaan kesihatan mestilah kita jalani agar dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat demi masa depan yang bahagia. Nampak? Sangat jelas dan mantap dari segi huraiannya. Kita lihat di sini berkaitan dengan penanda wacana. Saya gunakan seterusnya. Hal ini dikatakan demikian kerana sebagai contohnya, lepas itu jika membuat ujian-ujian tersebut sebagai kesinambungan, kemudian secara tidak langsung, okey. Kemudian dari segi idea, saya gunakan menjalani pemeriksaan. Di sini berkaitan dengan pemeriksaan kesihatan. Di sini berkaitan dengan menjalani ujian darah, X-ray, pemeriksaan jantung setahun sekali. Kemudian mengelakkan dan mengubati penyakit yang berbahaya. Kemudian saya berkaitan dengan pemeriksaan kesihatan dan seterusnya. Saya dah pastikan karangan saya ada unsur ini, iaitu gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat. Nampak tak? Lepas itu saya pastikan karangan saya juga ada unsur penting, iaitu ungkapan seperti mencurahkan air ke daun keladi, kemudian berkaitan dengan mencegah penyakit lebih baik daripada mengubatinya. Saya juga menggunakan pelbagai kata, iaitu kata sendi nama. Lepas itu saya gunakan kata hubung. Lepas itu saya gunakan kata hubung, pancangan komplimen. Saya gunakan kata hubung, pancangan keterangan, harapan. Okey, dan sini pun harapan juga. Agar demi itu semua, tujuan, So ini memastikan karangan kita sangat menarik dan juga ada unsur pertautan dan juga dapat meningkatkan kualiti dan juga gaya penulisan pelajar. Okey, saya nak pelajar nanti tolong saya untuk menulis idea yang kelima. Kerana idea yang kelima kita lebih mudah. Apakah idea kelima tersebut? Jom kita lihat. Idea kelima tersebut mudah. Ini berkaitan dengan mengekalkan hubungan yang baik dalam kalangan keluarga. Mengekalkan hubungan yang baik, ya. Ataupun menjalin hubungan baik. Menjalinkan hubungan baik dalam kalangan ahli keluarga. Okey, menjalinkan hubungan baik dalam kalangan ahli keluarga. Okey, kenapa saya kata begitu? Kalau kita menjalinkan hubungan yang baik, kita akan dapat macam mana? Kita dapat buat apa? Kita dapat merapatkan hubungan. Kita tidak akan bergaduh. Kemudian hubungan. Ya, betul. Kita tidak akan berkonflik dan seterusnya. Kita dapat memastikan ahli keluarga juga sentiasa hidup bahagia. Betul tak? So di sini apa yang perlu saya tulis ialah sebab dan ungkapan, huraian dan kesan, ya. So di sini menjalinkan hubungan yang baik. Apa sebab kita menjalinkan hubungan yang baik? Untuk mengelakkan konflik dan persengketaan. Okey? Persengketaan bermakna pergaduhan. Kemudian apa contohnya? Contohnya ialah mendengar nasihat ibu bapa. Lepas itu ya, mentaati ibu bapa. Okey? Mentaati ibu bapa. Kemudian kita juga berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan berbincang, okey? Ataupun berbincang tentang masalah yang berlaku dari hati ke hati. Nampak tak? Dari hati ke hati. Barulah boleh. Okey? Dari hati ke hati. Selepas kita buat perbincangan, kita boleh kata ukhuwah. Okey, ukhuwah ni bermakna kita punya perhubungan. Ukhuwah terjalin erat. Okey, terjalin erat dan saling menghormati. Okey, terjalin erat dan saling menghormati. Okey, terjalin erat dan saling menghormati. Barulah seterusnya kita ulang balik. Okey. Ulang balik berkaitan dengan apa? Idea kita, iaitu menjalinkan hubungan
hubungan yang baik dalam kalangan ahli keluarga. Okey, ini yang perlu kita tulis. Okey, nanti cikgu nak pelajar tulis karangan ini, siapkan dan hantar dalam grup ya. Siapkan dan hantar dalam grup. Cikgu akan tunjukkan slide ini, jangan bimbang. Sekarang kita lihat pada bahagian penutupan. Penutupan kita mestilah guna balik idea tersebut. Ada soalan dia kata, agar kedua tukar kepada supaya, okey. Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh tukar kepada agar atau supaya, tak ada masalah. Okey, agar dan supaya sama saja. Okey, agar dan supaya sama saja, tak ada masalah. Okey, tak akan ditolak markah kalau guna 2 kali pun. Okey, jangan terlalu sensitif. Kesimpulannya, amalan. Cikgu buat satu kesimpulan ya. Okey. Kesimpulannya, okey. Kesimpulannya, amalan gaya hidup yang sihat mestilah kita amalkan. Okey, mulai hari ini. Okey, kita kaitkan dengan tema kita. Kesimpulannya, amalan gaya hidup yang sihat mestilah kita amalkan mulai hari ini. Apa cadangan kamu oleh hal yang demikian? Oleh hal itu. Oleh hal demikian, ibu bapa mestilah menunjukkan, nampak tak? Mestilah, haruslah menunjukkan suri teladan yang baik dalam hal ini. Di samping mengajar anak-anak, okey, di samping mengajar anak-anak, cara untuk menjalankan ataupun cara untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey. Selepas cadangan kita ada harapan. Harapan ni apa? Saya berharap agar semua rakyat Malaysia, akan hidup sihat dan sejahtera untuk membangunkan negara yang kita cintai. Okey, dengan negara yang kita cintai. Ungkapannya, hal ini dikatakan demikian kerana Pemuda Harapan Bangsa Pemudi Tiang Negara. Pemuda Harapan Bangsa Pemudi Tiang Negara. Okey ya. Kalau kita nak kaitkan dengan semua rakyat Malaysia, okey, terutamanya golongan muda. Okey, terutamanya golongan muda juga boleh. Okey, akan hidup sihat. Golongan muda akan hidup sihat dan membangunkan negara kita cintai. Hal ini dikatakan demikian kerana Pemuda Harapan Bangsa Pemudi Tiang Negara. Okey, kita tegaskan secara tuntas. Barulah tuntas. Secara tuntas, jangan guna pada kesimpulan, guna pada akhir sekali. Secara tuntas. Saya ingin menegaskan bahawa amalan gaya hidup sihat sangat penting kepada kesihatan kita dan mestilah diamalkan. Okey, mestilah diamalkan supaya ataupun agar kita tidak menyesal nanti. Okey, itu cara yang bagus untuk menulis kesimpulan. Ada orang cakap, boleh tak bekerjasama semua pihak? Tak boleh. Sebab amalan ini bukan kerjasama. Amalan ini berkaitan dengan diri sendiri. Ini berkaitan dengan diri seseorang ataupun keluarga, bukan berkaitan semua pihak. Kalau gejala sosial, bolehlah kita gunakan semua pihak. Okey, so bukan semua perkara boleh menyebabkan gaya hidup sihat tau. Contohnya, saya nak amalkan gaya hidup sihat. Awak nak mengamalkan gaya hidup sihat. Bolehkah kita bekerjasama mengamalkan hidup sihat? No. Saya ada masalah sosial.
Okey, dan awak juga ingin membantu kita bermakna kita harus bekerjasama mengurangkan masalah sosial. Boleh. So kita kena ikut konteks karangan. Bukan semua konteks karangan, bukan semua karangan boleh menggunakan peribahasa bagai au dengan tebing atau bekerjasama bagai au dengan tebing. Dan bukan semua perkara boleh ada kerjasama sebab yang ini berkaitan dengan konsep kendiri ya. So hati-hati dengan penggunaan peribahasa anda. Penanda wacana yang saya gunakan ialah kesimpulannya, saya kaitkan dengan secara tuntas. Kemudian saya gunakan saya berharap agar, saya gunakan oleh hal yang demikian. Alright, saya juga berharap pelajar-pelajar gunakan perkara ini. Next, berkaitan dengan istilah ataupun berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan tema gaya hidup yang sihat. Saya tukar warna. Okey, gaya hidup yang sihat. Di sini juga saya ada gaya hidup yang sihat. Di sini ada berkaitan dengan hidup sihat dan sejahtera. Di sini ada berkaitan dengan apa? Gaya hidup sihat. Nampak tak? Kenapa saya duk ulang benda yang sama? Kerana kita mesti buat penegasan demi penegasan. Lapisan demi lapisan penegasan sangat penting untuk menulis karangan yang hebat ya. Supaya kita tidak lari daripada ataupun daripada tujuan kita menulis karangan. Kemudian, ibu bapa ini cadangan kita. Siapa ibu bapa? Okey, kemudian berkaitan dengan apa? Apa yang perlu ditunjukkan? Menunjukkan suri teladan. Uraian pertama. Uraian kedua, mengajar anak-anak. Sebab ini berkaitan dengan masyarakat. Mestilah ibu bapa dengan anak-anak. Barulah berkaitan, selepas ibu bapa, barulah anak-anak, barulah berkaitan dengan rakyat, barulah berkaitan dengan negara. Nampak? Satu demi satu lapisan kita tulis. Kemudian kita kaitkan dengan ungkapan. Ungkapan di sini ialah ungkapan berkaitan dengan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Kenapa? Di sini kata terutamanya golongan muda. Nampak? Pemuda, golongan muda. Kita kena kaitkan. Kalau kita berani, kalau kita sempat mengaitkannya, maka kita dapat menulis peribahasa yang lebih baik. Okey? Kemudian kita bolehlah orang kata menulis karangan ini dengan cara yang mantap. Ingat, untuk bahagian kesimpulan tak perlulah tulis orang kata sampai 10 ayat, 6 ayat. Okey, banyak-banyak tak payah. Okey, tulislah ayat yang berkualiti, mengikut kehendak dan juga dapat membantu pelajar untuk skor dalam penulisan. Okey, ada soalan? Cikgu, jika ada idea diberikan, perlukah kita tulis dan ikut bulat-bulat? Yang ini berkaitan karangan panjang. Karangan panjang tak diberikan idea ya. So Miss Light, jangan bimbang. Karangan panjang tak ada idea. Ini berkaitan dengan idea kita sendiri. Kalau karangan pendek baru ada idea. Inilah karangan panjang, berbeza ya. Okey, ada soalan nak tanya saya lagi? Sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Ada soalan nak tanya saya? Saya harap semua faham akan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Saya juga berharap agar tema yang pertama ini dapat digunakan untuk menjawab soalan apa. Kalaulah kamu pandai, kalau kamu bijak, awak ubahlah idea karangan ni. Gunakan idea yang sama, huraian yang sama dan sebagainya. Cuma jenis karangan kita ubah kepada karangan jenis rencana, karangan jenis laporan, karangan jenis syarahan, karangan jenis pidato juga boleh. Pelbagai idea boleh kita gunakan. Saya berharap agar pelajar-pelajar berpuas hati dan sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Saya akan masuk satu demi satu idea lagi berkaitan dengan teknik penulisan dengan tema-tema yang berbeza. Okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Saya harap pelajar-pelajar berpuas hati. Puas hati tak? Puas hati ya. Alright, jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih.